وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya pada malam ini kita dapat menyambung pengajian kita daripada kitab At-Takhwif Minan Nar, azab ataupun ancaman dan seksaan yang bakal dirasai oleh orang-orang yang dicampakkan ke dalam neraka. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita boleh tengok pada muka surat 367, sambungan daripada bab yang sebelum daripada minggu lepas. Muka surat 367, sifat dan tingkatan penghuni neraka. Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan perkataan Abdullah ibnu Mas'ud bahawa tidak ada golongan yang akan keluar daripada neraka kecuali 4, yang mana golongan tersebut tidak memiliki kebaikan. Beliau menyimpulkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan tengok pada muka surat 367 bab yang ke-30, sifat dan tingkatan penghuni neraka. Pada bab ke-30 ini, penulis menyenaraikan tentang beberapa sifat, kriteria ataupun ciri-ciri yang ada kepada ahli neraka. Jadi kita nak tengok pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, apakah sifat-sifat dan juga perangai, ciri-ciri yang menjadi sifat ataupun amalan ahli neraka. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui sifat-sifat ini, kita dapat melindungi dan mengawal, menyelamatkan diri dan keluarga kita daripada terjatuh dalam perbuatan dan sifat serta ciri-ciri yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, penulis membawakan firman Allah di dalam surah Al-Mudaththir ayat 43 hingga 46. Di antara sebab kenapa manusia dimasukkan ke dalam neraka, antaranya ketika mereka ditanya apakah sebab. Kalau tuan-tuan tengok pada ayat yang sebelum daripada itu, dia bawa ayat 43. Kalau kita boleh tengok pada ayat 42, ma salakakum fis saqar, apa yang menyebabkan kamu dimasukkan atau dicampakkan ke dalam neraka saqar. Neraka saqar ni diceritakan pada ayat yang sebelum daripada ayat 42 dan 43 ni, satu neraka yang sangat menggerikan. Tuan-tuan boleh tengok pada ayat-ayat yang di atas tu, dia cerita tentang apa itu neraka saqar. Kemudian mereka menjawab, qalu, atas alasan dan sebab apakah mereka dicampakkan ke dalam neraka saqar? Qalu, mereka berkata, lam nakun minal musallin, kami dahulu ketika di dunia bukanlah daripada kalangan orang-orang yang menunaikan salat. Itu sifat yang pertama. Mereka bukan daripada kalangan orang yang menunaikan salat. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami juga bukanlah daripada kalangan orang yang memberi makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami orang yang duduk bersama dengan orang-orang yang mempermain-mainkan agama, orang yang bercakap
mempersendakan agama, orang yang bercakap perkara yang memperlekehkan agama, kami duduk dan berbicara bersama dengan mereka. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami di dunia dahulu termasuk daripada orang yang tidak mempercayai dengan hari kiamat. Jadi ada 4 sifat yang disebut di dalam ayat ini. Yang pertama, mereka tidak mendirikan salat. Yang kedua, mereka tidak memberi makan kepada orang miskin. Yang ketiga, mereka duduk berbincang dan mereka terlibat bersama-sama dengan orang yang mempermain-mainkan agama, bercakap perkara yang batil dan haram, memperemehkan atau mempersendakan hukum dan hakam. Mereka duduk bersama dengan kelompok tersebut, dan mereka di dunia adalah daripada kalangan orang-orang yang menafikan ataupun mendustakan hari pembalasan ataupun hari kiamat. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ini, inilah di antara punca sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala memasukkan manusia ke dalam neraka, khususnya neraka Saqar. Sebab itu kalau kita tengok dalam surah Al-Ma'un, surah Al-Ma'un, Allah menceritakan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Sifat mereka macam mana? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang tidak mempedulikan anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak memberi makan, enggan memberi makan kepada orang miskin. Jadi di antara sifat ahli neraka itu, mereka bersifat dengan yang pertama, bukan daripada kalangan orang-orang yang menunaikan salat. Bahkan sebahagian ulama mengatakan termasuk juga lam nakun minal musallin, yang tidak mendirikan salat ini, mereka mendirikan salat tetapi mensia-siakan waktunya dan juga perbuatan di dalam salat tersebut. Yakni mereka mendirikan salat seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Seperti yang disebut di dalam Al-Quran, mereka bangkit dalam surah An-Nisa ayat 42. Allah menyatakan, surah An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ila shalah, apabila mereka berdiri untuk menunaikan salat, qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan malas. Ini juga boleh difahami mereka tidak mendirikan salat. Mereka bangun untuk mendirikan salat dalam keadaan kusala, malas, sangat malas, terpaksa. Yura'unan nas, mereka bertujuan mendirikan salat itu bukanlah kerana Allah. Yura'unan nas, bertujuan untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia. Ini tabiat, sifat orang-orang munafik. Mereka mendirikan salat kerana terpaksa. Mereka bukan mendirikan salat kerana mereka nak menunaikan salat. Sebab itu bila mereka bangkit daripada bangkit nak menunaikan salat itu, mereka bangkit dalam keadaan kusala, malas, kaslan. Kusala ni sangat malas. Sebab itu Nabi SAW sebut dua salat yang paling berat, ma athqalus salah, dua salat yang paling berat ke atas orang-orang munafik ini, salat fajar, yakni salat subuh, dan salat isya. Kerana kata para ulama, kedua-dua salat ini tidak dilihat oleh manusia. Dua semayang ni, semayang subuh dan semayang isya, sembahyang yang jauh daripada pandangan manusia. Subuh tak ramai orang nampak, subuh orang tak tahu, isyak lewat orang tak nampak, orang tak sedar. Sebab itu dua salat ini sangat berat untuk ditunaikan, kerana manusia tidak melihat, mereka tak boleh nak tunjuk pada orang. Itu apa yang disebut di dalam hadis Nabi SAW. Berbeza dengan orang yang beriman. Orang yang beriman bersemangat dalam menunaikan salat subuh dan juga salat isyak. Sebab ada kelebihan yang besar. Sesiapa yang menunaikan salat isyak berjamaah, dia mendapat pahala seperti orang yang mendirikan malam separuh malam.
Tuan-tuan semayang Isyak berjamaah, sebentar lagi nanti pahala yang diberikan kepada tuan-tuan berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi SAW, tuan-tuan telah dianggap seakan-akan, seolah-olah seperti orang yang bangun bertahajud separuh malam. Esok tuan-tuan bangkit subuh berjamaah. Sesiapa yang salat Isyak berjamaah, dia dapat separuh malam. Sesiapa yang salat subuh berjamaah, dia dapat pahala sepanjang malam. Jadi dua salat ini jangan dilepaskan daripada jamaah. Kalau boleh tuan-tuan, sibuk macam mana pun, letih macam mana pun, jangan kita tinggal subuh berjamaah dengan Isyak berjamaah. Kerana dua-dua salat ini sangat berat dan payah, sukar untuk ditunaikan oleh orang-orang munafik. So kita nak kena bezakan, nak kena selisihi, nak kena belain daripada orang munafik. Kalau mereka rasa berat, mereka rasa susah, kita rasa ringan, kita rasa bersemangat, kerana kedua-dua salat ini dijanjikan pahala yang sangat besar. Sebab itu mereka ini bangkit dalam keadaan malas, semata-mata untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidaklah mengingati Allah di dalam salat mereka, melainkan hanya sedikit sahaja. Mereka buat salat itu bukan kerana Allah, bukan untuk tunduk dan sujud kepada Allah, tetapi untuk mendapat pujian dan juga redha daripada manusia. Itu sifat yang disebut oleh Allah di dalam surah An-Nisa ayat 142. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang sifat yang kedua bagi orang yang masuk neraka sakar ini, mereka tidak memberi makan kepada orang miskin. Ini berbeza dengan orang-orang beriman yang sangat kita boleh sebut sangat cepat dan sangat bersemangat di dalam menjamu orang makan, terutama orang miskin. Jamu orang makan ni banyak. Jamu sahabat kita, jamu keluarga kita, jamu orang masjid, jamu orang kampung, kenduri kahwin ke, kenduri apa ke, kan? Tapi dalam Islam, perkara yang sangat ditekankan untuk membezakan kita dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang tidak beriman ini apa dia? Iaitu orang-orang beriman sangat bersegera dan sangat berlumba-lumba dalam memberi makan kepada orang miskin. Itu antara sifat orang-orang yang beriman. Dan juga kalau kita kata, kalau dalam ayat ni dia kata ahli neraka itu orang yang enggan, malas, atau orang yang bakhil dalam memberi makan kepada orang miskin. Sifat ahli syurga itu adalah orang yang suka memberi makan kepada orang miskin. Nampak? Kemudian tuan-tuan, sifat yang ketiga, mereka duduk berbincang dan bersembang. Mereka bergaul bersama dengan orang-orang yang mempermainkan agama, orang yang bercakap perkara yang haram, perkara yang batil, perkara yang salah. Mereka duduk bersekongkol dengan puak tersebut. Sebab itu kalau kita duduk dalam majlis yang mana orang bercakap benda yang haram, mempermain-mainkan agama, mempersendakan agama, mempermainkan sunnah Nabi, menjadikan agama sebagai benda gurauan, bercakap benda-benda yang haram, benda-benda yang batil, maka sikap kita orang beriman adalah kita bangkit dan meninggalkan majlis itu. Kita berpaling daripada majlis itu. Kita keluar daripada majlis itu sebagai bukti kita membenci perkataan dan perbuatan golongan tersebut. Tapi kalau kita duduk, kita dengar, kita bersama-sama dengan kelompok tersebut, kita dianggap bersekongkol dan bersubhat dengan percakapan dan perkataan mereka. Dan yang terakhir dia sebut di sini, mereka itu daripada kalangan orang-orang yang mendustakan hari kiamat dan juga hari pembalasan. Jadi ini sifat ahli neraka yang jelas disebut di dalam surah Al-Mudaththir ayat 43 hingga 46. Kemudian tuan-tuan, penulis membawakan sifat yang kedua daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana daripada Harithah bin Wahab
daripada Nabi SAW. Kalau kita boleh tengok, tuan-tuan boleh tengok pada hadis yang kedua tu, sifat orang yang termasuk daripada ahli neraka. Sifat apa tuan-tuan? Mari kita tengok daripada Harithah bin Wahab Al-Khuzai. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang mana Nabi SAW menyebut, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, mahukah kamu aku beritahu tentang sifat ahli syurga. Kullu dha'if mutada'af, ahli syurga itu mereka yang lemah dan mereka yang mutada'af. Mutada'af ni orang-orang yang kita boleh juga sebut sebagai orang-orang yang tawadhu'. Orang yang nampak mungkin pada pandangan kita ni orang yang lekeh. Orang yang mungkin tak ada kedudukan, orang yang mungkin pada pandangan manusia dia remeh. Kan? Kullu dha'i mutada'if. Orang yang mungkin pada pandangan kita dipandang lekeh lah. Orang yang tak ada kedudukan, orang yang tak ada harta, tak ada nama. Mungkin orang yang kita tengok selekeh, mungkin orang yang lemah, orang kampung, orang biasa. Kan? Orang marhain. Tapi kata Nabi, lau aqsam 'ala Allah, tetapi orang-orang ini kalau mereka itu berdoa kepada Allah, la abarrah, Allah Taala akan menjawab doa mereka. Maksudnya mereka itu pada pandangan manusia, penilaian manusia, mereka orang yang biasa, orang yang lemah, orang yang dhaif, orang yang hina. Tetapi di sisi Allah mereka sangat mulia. Itu maksud dia. Manusia melihat mereka ni lekeh, tapi Allah memandang mulia. Sebab penilaian kita dengan penilaian Allah tak sama. Kita mungkin melihat dari sudut apa? Kedudukan dia, dari sudut kekayaan dia, dari sudut nama dia, masyhur ke, kan? Dari sudut apa? Pandangan orang pada dia, pujian manusia pada dia, kan? Itu nilaian kita. Tapi berbeza dengan nilaian Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita tengok, ramai di kalangan sahabat orang-orang biasa, hamba abdi yang tak dikenali pun oleh manusia lain. Tetapi mereka sangat dikenali oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat. Seperti masyhur, kita pernah mendengar cerita Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tidak dikenali oleh penduduk bumi. Manusia tak kenal dia. Siapa pun tak kenal, tak tahu kehebatan dia. Tapi kata Nabi, kalau dia berdoa kepada Allah, mustajab. Dan semua penduduk langit, yakni para malaikat, kenal. Bila disebut nama Uwais Al-Qarni, semua malaikat kenal. Satu orang yang rajulun salih, satu orang yang sangat salih, satu orang yang sangat taat kepada ibu dia, seorang yang sangat berbakti kepada ibu dia, tapi orang tak kenal dia. Ini sangat memberikan satu pengajaran kepada kita, tuan-tuan. Kadang-kadang mungkin nama seseorang itu menjadi bualan masyarakat, menjadi sanjungan masyarakat, menjadi pujaan masyarakat, menjadi pujian masyarakat, menjadi satu orang yang digemari oleh orang ramai, popular, glamour, masyhur, orang sayang, ramai orang kenal dia, ramai orang puji dia. Tetapi di sisi Allah, pada pandangan Allah, mungkin dia manusia yang paling hina, mungkin manusia yang paling teruk, mungkin manusia yang paling tidak ada kedudukan di sisi Allah. Ini kadang-kadang, tuan-tuan, sebab itu kita kena tanya. Kita kena tanya diri kita, saya dan tuan-tuan, kita nak pada pandangan manusia ataupun pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW sebut, Nabi kata apa, tuan-tuan? Nabi kata, ala ukhbirukum bi ahlin nar, mahukah kamu aku beritahu tentang sifat ahli neraka? Tadi sifat ahli syurga, yakni sifat ahli neraka. Kullu utullin jawwab mustakbir, iaitu setiap orang yang keras, kasar,
mustakbir, sombong. Keras, kasar, zalim, jahat dan sombong. Itu sifat ahli neraka. Ini apa yang disebut oleh hadis yang diriwayatkan daripada Harithah bin Wahab Al-Khuzai di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian tuan-tuan tengok juga. Kita nak bincang sikit. Dalam muka surat 369, 368, 369 sampailah pada 370, 371. Kalau tuan-tuan tengok dan lalui, semua ayat-ayat yang dibawa oleh penulis membincangkan tentang sifat ahli neraka yang sombong. Kalau tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan tengok pada muka surat 368, tuan-tuan tengok muka surat 368, la yadkhulul jannah jawab wala ja'dhari wala utulin zanin. Tidak masuk ke dalam syurga orang yang kasar, orang yang kedekut dan orang yang jahat, yang terkenal dengan kejahatan perangainya. Nampak? Kemudian tuan-tuan tengok dalam surah Az-Zumar, alaysa fi jahannam mathwa lil mutakabbirin. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang sombong? Nampak? Tuan-tuan tengok pula hadis bawah tu, yuhsyarunal mutakabbirun yaumal qiyamah. Dikumpulkan orang-orang yang sombong pada hari kiamat, amthal dzar, seperti semut. Kecil seperti semut. Yusaquna ila sijn, diheret masuk ke dalam neraka, penjara di dalam neraka. Yuqalu lahu bulas, yang mana nama penjara tersebut Bulas. Bulas adalah penjara di dalam neraka yang dikhaskan untuk orang yang mutakabbir, sombong, belagak, bongkak, megah, bangga diri, takabbur. Apa dia lagi? Yang mana neraka Bulas, penjara yang disediakan khas ni, disebut dalam tu apa dia? Api yang menutupinya berlapis-lapis. Ni sifat neraka Bulas tersebut. Kemudian tuan-tuan tengok juga pada surah Al-Ahqaf ayat 20. Falyawma tujzauna 'adzabal haun bima kuntum tastakbiruna fil ard bighairil haqq. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang menghinakan, kerana dahulu di dunia kamu orang yang sombong. Kemudian tuan-tuan tengok pula pada muka surat 371. Tengok hadis 371. Saya bagi tahu tuan-tuan, semuanya cerita sombong. Semua cerita sombong. Tengok muka surat 371. Iftakharatil jannatu wan nar faqalatin nar. Telah berdebat di antara syurga dan neraka. Faqalat an-nar, maka berkatalah neraka, ya Rab, yadkhuluni al-jababirah wal mutakabbirun. Wahai Tuhan, telah masuk ke dalamku orang-orang yang sombong, orang-orang yang bongkak, mutakabbirun, wal muluk wal ashraf, dan penguasa pemerintah yang zalim, dan orang-orang yang mempunyai kedudukan asyraf yang mulia di dunia dahulu. Neraka kata telah masuk ke dalam dia siapa dia? Al-jababirah wal mutakabbirun, orang yang sombong. Nampak? Kalau tuan-tuan tengok juga pada muka surat yang seterusnya, memang dia sebut tentang orang-orang yang sombong dan orang-orang yang takabbur. Itu apa yang disebut sebagai sifat ahli neraka. Jadi tuan-tuan, antara kesimpulan yang kita boleh buat apa dia? Di antara perangai ahli neraka yang jelas, selain daripada mereka tidak mendirikan salat, enggan ataupun bakhil memberi makan kepada orang miskin,
duduk bersekongkol dengan orang yang mempermainkan agama, mendustakan hari pembalasan, mereka adalah daripada kalangan orang-orang yang sombong. Tak semayang ni pun kadang-kadang dia berhubung kait dengan sombong. Sebab orang yang salat ni hakikatnya adalah orang yang tunduk. Sebab itu apabila Allah cerita tentang sifat iblis, perangai iblis, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk sujud kepada Adam, tunduk hormat li ta'zim, bukan tunduk untuk sembah semayang ibadat tu tak, tunduk hormat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, dan ingatlah ketika mana kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, fasajadu, mereka sujud, illa iblis, kecuali iblis. Sebab apa dia tak mau sujud? Pasal itu orang yang tak semayang ni, kita boleh kelompokkan mereka daripada kalangan orang yang sombong. Orang yang tak semayang ni sebenarnya pada hakikatnya dia daripada kalangan orang yang sombong. Dia tak tunduk kepada Allah, dia tak sujud kepada Allah. Dia rasa apa? Segala kekayaan, kesenangan, kebahagiaan dan segala-gala yang dia miliki ini adalah daripada usaha dia, bukan daripada rezeki Allah. Jadi untuk apa dia sujud? Untuk apa dia semayang? Lepas itu ada orang dia cari makan, dia tak semayang. Dia kata semayang untuk apa? Kalau semayang pun bukan boleh. Tuan-tuan, perkataan ini banyak kita dengar. Kalau semayang pun bukan boleh kaya. Semayang pun nak kena, semayang lagu mana pun nak kena kerja je. Sebab itu orang-orang yang tidak salat, dia angkuh, dia bongkak, dia takabur, dia sombong kepada Tuhan yang memiliki alam ini. Sebab itu tuan-tuan, saya tertarik dengan apa yang disebut oleh seorang ulama berkaitan dengan orang yang tak semayang ni. Nampak? Dia kata apa? Dia kata orang yang tak semayang ni, mereka menghadap. Tuan-tuan tengok perkataan dia. Tuan-tuan dengar elok-elok. Tengok cara dia cakap. Dia kata apa? Orang yang tak semayang ni, mereka menghadap masa dan perhatian mereka kepada manusia, tidak kepada Tuhan manusia. Tuan-tuan faham tak? Dia kata orang yang tak semayang ni, orang yang tak semayang, dia pergi mana? Dia pergi berjumpa dengan orang lah. Orang tak semayang ni dia cari redha manusia. Kerja, dia pergi mengadap orang, dia pergi berkira dengan orang, dia pergi buat urusan dengan orang. Betul tak? Artinya dia pergi memperhambakan diri dia, mengadap muka dia, pergi bermesyuarat lah, pergi bincang lah, apa semua lah, bang asap. Dia kata, saya ada appointment ni, saya nak kena jumpa customer ni, saya nak kena jumpa klien saya ni, sekejap lagi saya semayang kalau sempat. Mesyuarat, berhenti makan 2-3 kali boleh, tea break, break off, pergi tandas, tapi nak berhenti semayang tak boleh. Artinya dia menghadap kepada manusia, dia menghala kepada manusia, tetapi dia tidak berpaling kepada Tuhan yang memiliki manusia. Itu yang pertama dia kata. Kemudian orang yang tak semayang ni, dia telah ketuk pintu-pintu, segala pintu dalam dunia ni. Betul tak? Ni kiasan lah, bahasa dia tinggi lah sikit. Dia kata kita pergi ketuk pintu kawan orang tak semayang ni, orang cari makan, betul tak? Orang tak semayang ni orang cari makan. Dia pergi ketuk pintu pejabat nu, dia pergi ketuk pintu kedai ni, dia pergi ketuk pintu rumah kawan nu, dia pergi ketuk pintu wakil rakyat nu, pergi ketuk pintu pegawai nu, pergi ketuk pintu ni. Untuk apa? Untuk dia nak cari makan. Tetapi kata apa? Penulis kita ni dia kata dia lupa untuk salat, dalam arti kata mengetuk pintu langit. Bahasa dia tu. Orang tak semayang ni, dia pulun cari makan, dia cari kerja, betul tak? Dia tahan tak semayang, tak mengaji apa semua. Dia kata aku ada nak pergi pejabat aku dah
Ketuk ni bukanlah pergi ketuk bahasa lagu tu, artinya dia pergi ke situ, pergi ke sini, pergi, artinya dia mencari-cari segala pintu, semua dia pergi. Habis masa dia dengan urusan-urusan di pejabat nu, di sana, di sini, di kedai nu, di kedai ni, di hotel nu, di hotel ni, tetapi dia lupa untuk mengetuk pintu langit. Dia tak salah. Yang kita bicarakan ni orang yang dia pulun sehingga dia mengabaikan salat. Yang cari makan yang salat tak termasuk lah. Faham tak? Tuan-tuan mendapat lah? Kemudian dia kata apa lagi? Dia kata ramai orang yang tidak salat ini menghabiskan masanya membina hubungan dan juga pertalian dengan orang, dengan manusia, tetapi dia tidak membina hubungannya dengan pencipta manusia. Oh, saya minta maaf, ada tuan-tuan orang yang sibuk dengan majlis, banyak majlis. Majlis makan malam, majlis nu, majlis ni. Semua majlis ni dia panggil majlis apa? Kalau tuan-tuan tahu, dia panggil majlis sosial. Tahu majlis sosial? Majlis ni, oh saya malam ni ada majlis ni, oh saya majlis ada majlis ni, pension ni. Tapi dia tak semayang. Dia membina hubungan dengan orang. Saya kena pi dia jemput saya. Saya kena pi dia panggil saya. Saya kena ada hubungan dengan dia, nanti dia tolong saya. Saya perlukan dia. Saya kena bina hubungan saya dengan dia. Saya kena entertain dia. Wah, bahasa-bahasa orang kita lah kan. Dia nak main, dia nak jumpa saya kena jumpa dia, saya nak kena layan dia. Berapa ramai manusia dalam kehidupan dia, dia layan orang. Dia jaga hubungan dia dengan orang. Dia habiskan masa untuk membina pertalian, connection hubungan dia dengan manusia. Tetapi sedikit pun dia tak bagi masa untuk dia bina hubungan dia dengan Tuhan, pencipta, pemilik manusia. Nampak? Itu apa yang disebut oleh salah seorang daripada tokoh yang dia menulis tentang fenomena manusia ni yang tenggelam dalam kehidupan dia sampai dia mengabaikan tujuan hidup dia, iaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian tuan-tuan kita pergi pula. Hakikatnya orang tak semayang ni sombong. Sombonglah. Tuhan panggil dia tak mai. Orang panggil dia pi. Dia tak. Tuhan panggil hayya 'alas salah mai. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan dapat jemputan daripada orang besar. Saya ingat tuan-tuan pi. Tuhan kepada sekalian manusia, Malikin Nas, Ilahin Nas, Raja kepada sekalian raja, Tuhan kepada sekalian manusia, pemilik alam ini, Rabbus samawati wal ard. Panggil tuan-tuan dan saya. Tiba-tiba kita dengar dan kita buat tak heran. Hebat dan besarnya kita. Yang muazzin panggil itu dia melaungkan azan yang diperintahkan oleh Nabi, yang diajar oleh Allah Ta'ala. Panggil dia mai. Siapa yang panggil? Tuan-tuan, yang sehari 5 kali laungan azan tu, siapa yang panggil? Bukan jawatan kuasa, bukan jaib, bukan maib. Yang panggil itu Allah Ta'ala. Tapi berapa ramai orang yang bila dia dengar jemputan manusia, dia dengar panggilan manusia, dia berpusu-pusu, bersemangat, bersegera menyahut jemputan dan panggilan manusia. Tetapi apabila Tuhan manusia panggil, pemilik alam ini yang memberi makan dan minum dia, yang memberi kemudahan kepada dia, dia tak pi. Itu yang kita kata dia sombong. Sombong yang paling besar, sombong kepada Tuhan. Kita kalau orang bagi kita makan, tuan-tuan, kalau kita tu hutang budi dengan orang bagi kita makan, jamu kita makan, kita mesti rasa segan dengan dia lah. Betul tak? Kita segan dengan dia mestilah. Kalau dia kata dia ni tolong aku banyak lah, dia panggil mesti aku kena pergi, kita segan. Kadang-kadang dia tolong dia. Ini hakikat manusia. Hakikat manusia macam tu. Ada setengah orang dia tak boleh tolak pasal dia segan, dia ada hubungan kan. Dia rapat dengan kawan tu, dia segan, dia pergi lah. Tak salah. Tapi kalau tuan-tuan Tuhan panggil, tuan-tuan tak mai, tuan-tuan tak rasa apa makna dia? Cuba kita fikir sat. Apabila Tuhan panggil, tuan-tuan tak mai satu bab, dan tuan-tuan tak rasa apa dengan panggilan tu, apa makna dia?
Satu orang panggil kita, tu imam saya rapat dengan Ustaz Aisar. Contoh, saya rapat kenal dia, apa semua, dia panggil. Saya mungkin letih, mungkin ada urusan, tapi saya kata, ish, Ustaz panggil ni kena pergi lah. Satgi dia kata apa, segar lah satgi. Malu lah, payah. Kita usaha juga pergi. Pasal apa? Pasal kita rapat. Hubungan kita rapat, rapid, dekat. Sebab itu kita rasa tak kena duduk, rasa tak senang. Apatah lagi kalau panggil itu adik-beradik kita. Ish, jauh kalau nak kira ni, tapi adik-beradik ni pi juga. Kita ada urusan kan. Kalau orang luar saya tak pi lah, tapi adik-beradik ni rapat ni. Pasal rapat. Kita akan sebut rapat. Rapat apa? Rapat hubungan. Artinya satu orang yang apabila Tuhan panggil, dia tak rasa apa, dia tak pi. Apa maknanya? Maknanya hubungan dia dengan Tuhan tak rapat lah. Maknanya dia dengan Tuhan jauh lah. Pasal tu ada orang panggil tuan-tuan kenduri, tuan-tuan tak pi pasal apa? Pasal saya bukan kenal sangat dengan dia, bukan rapat sangat. Jumpa sekali dua macam tu, tak pi. Dia panggil tak rasa apa sangat lah. Tapi hok ni jangan lama dah saya duduk kawan dengan dia, rapat lah. Anak saya semua dia main, tak boleh, tak kena kalau saya tak pi ni. Saya kena pi. Ada apa pun hari tu saya kena kosongkan, kena pi. Pasal rapat tu. Jadi tuan-tuan nak tahu rapat tak rapat dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan tengok bila dia panggil tuan-tuan. Bila dia panggil tuan-tuan, tuan-tuan nak mai tak? Kalau tuan-tuan mai, itu tanda tuan-tuan rapat dengan Allah. Dan bila tuan-tuan tak mai, tuan-tuan rasa tak senang duduk. Tuan-tuan rasa bersalah. Tuan-tuan rasa tak syok. Tuan-tuan rasa tak kena. Sebab tak kena hari tu. Artinya memang tuan-tuan dekat dengan Allah. Tapi kalau tuan-tuan Allah panggil, tuan-tuan tak mai dan tak rasa apa. Tuan-tuan boleh hidup tanpa rasa bersalah. Tanpa rasa tak kena. Tanpa rasa okey aja. Artinya, jauhlah Allah Ta'ala dengan tuan-tuan. Jauhlah Allah Ta'ala dengan kita. Dan amat rengganglah hubungan kita dengan Tuhan. Di situ kita boleh ukur di mana kita di sisi Tuhan. Mudah-mudahan tuan-tuan. Okey. Jadi di dalam banyak hadis-hadis Nabi yang dibawa oleh pengarang tadi ni, berhubung dengan orang-orang yang sombong, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran daripada sifat sombong yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sebut kepada kita. Antaranya, ini saya bawa apa yang dia dah bawa dan juga saya tambah sikit daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tuan-tuan, Allah Ta'ala mencela orang yang sombong ni bukan sahaja di akhirat, di dunia lagi. Antaranya tuan-tuan pernah mendengar, ini selalu kita dengar pesanan Luqman di dalam surah Luqman ayat 18. Luqman dia didik anak dia dengan sebutan, dengan satu nasihat. Dia kata wala tusa'ir khaddaka linnas. Janganlah engkau memalingkan pipi engkau daripada manusia. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kerana sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak suka setiap orang yang mukhtalin fakhur, orang yang sombong lagi membanggakan diri. Itu pesanan Luqman. Luqman kata jangan, bila berjalan jangan paling pipi daripada tengok muka orang. Sebab apa? Kerana tabiat orang sombong ni dia tak tengok orang. Orang sombong dia jalan macam mana? Dia macam tu. Dia tengok ekor mata ya. Jalan buat dek dia. Itu orang sombong. Pasal itu Quran tak bagi kita jalan macam tu. Jalan dengan cara orang sombong. Kan? Pasal itu Quran kata bila kita jumpa kita senyum. Kadang-kadang kita pelik. Orang nampak macam tu, orang nampak tak apa-apa kan, kita pun tengok lebih kurang kan. Siapa ni Mamat mana kan. Tapi kalau mau tengok lain macam sikit, kita pun lain macam. Kita punya layanan tu berdasarkan apa? Respon kita pada seseorang tu berdasarkan apa? Kadang-kadang bagus, kita hormat pasal dia ahli ilmu. Dia ulama, kita respect dia. Imam, kita hormat dia. Itu baguslah, itu
penghormatan yang Nabi suruh. Nabi kata, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yajilla kabirana wa la ya'lam li'alimina haqqah. Atau kama qal. Nabi kata, aku tak mengaku umat aku orang yang tak sayang budak-budak, orang yang tak hormat orang tua, dan orang yang tidak tahu kedudukan ulama di sisi mereka. Artinya mereka pelekeh ulama ni, bukan umat aku. Maksudnya Nabi suruh kita hormat. Tapi kadang-kadang kita hormat pasal apa? Kita hormat pasal kawan tu kaya. Kita hormat kawan tu pasal ada kedudukan. Itu bahaya. Itu satu sifat kita. Kan? Yang kedua tuan-tuan, Quran kata apa? Jangan berjalan di atas muka bumi ni dengan keadaan kamu sombong. Kan? Sesungguhnya Allah benci kepada orang yang sombong. Bukan kata Allah sahaja benci, manusia pun benci orang yang sombong. Kadang-kadang dia berasa dia tu besar, tapi pada hakikatnya orang tengok dia tu meluat. Kan? Ini satu pengajaran untuk kita. Kemudian tuan-tuan, dalam hadis yang berikutnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, daripada Nabi SAW, Nabi kata, la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam syurga, dengan makna tidak masuk awal ke dalam syurga, sesiapa yang mankana, sesiapa yang adalah fi qalbihi, di dalam hatinya, mithqalu dzarrah min kibr, sebesar biji zarrah daripada perasaan sombong. Nampak? Nabi kata tak masuk ke dalam syurga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah daripada sombong. Kemudian sahabat bertanya, innar rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ada orang yang suka pakai pakaian yang cantik, kasut yang cantik. Yang ni kira sombong ke tak? Nabi kata, innallaha jamil, Allah itu cantik, yuhibbul jamal, dia sukakan kecantikan. Maksudnya yang tu tak sombong. Yang sombong itu apa dia? Al-kibru, yang dikatakan sombong yang tak masuk syurga itu orang yang batarul haq, orang yang apabila orang bagi tahu benda betul dia tak mau ikut. Orang habaq benda betul dia tak mau terima, yang ni sombong. Kadang-kadang mungkin dia pakai lekeh, mungkin dia pakai jubah, tapi orang habaq satu benda dekat dia tak mau ikut. Pasal apa dia tak mau ikut? Pasal berlawanan dengan apa yang dia duk buat, berlawanan dengan apa yang dia pegang, berlawanan dengan apa yang dia faham, dia tak mau terima. Apatah lagi yang habaq dekat dia tu mungkin orang biasa, oh dia pantang. Yang Nabi kata yang tu artinya sombong. Yang kedua, yang dikatakan sombong itu orang yang bila dia tengok orang, ghamtun nas, dia memperlekehkan kawan tu. Dia tengok kawan tu dengan pandangan menghina, memperlecehkan kawan tu. Yang ni orang yang sombong. Kita bagi laluan kepada azan. Saat lagi kita tengok satu dua hadis lagi yang berhubung dengan sombong. Mudah-mudahan kita tidak ada perangai ahli neraka tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
Bismillah. Okey tuan-tuan, kita sambung sedikit lagi daripada sifat sombong ni. Seperti yang dibawa tadi ni daripada hadis yang kita baca tadi ni, memang jelas kepada kita terkeluarnya iblis daripada syurga dan kekalnya iblis di dalam neraka kerana aba wastakbar, kerana enggan dan sombong terhadap perintah Allah. Okey. Di mana sombongnya iblis tadi ni? Yang ni kita kena hati-hati. Pertama, dia enggan untuk tunduk. Dia enggan untuk tunduk kepada titah perintah Allah. Sebab itu kita kata orang yang tidak tunduk kepada titah perintah Allah, orang yang dimasukkan di dalam makna sombong. Siapa-siapa yang tidak, apabila Allah Ta'ala suruh satu benda, dia tak ada sebab untuk dia tak buat benda tu, dia termasuk daripada orang yang sombong. Kalau dia ada uzur, ada alasan, tak apalah. Kan? Macam kita kata pasal apa dia tak puasa, pasal apa dia tak semayang, pasal apa dia tak tutup aurat, pasal apa dia tak bayar zakat. Kalau dia tak buat benda itu tanpa sebab, enggan, tanpa alasan, tanpa uzur, tanpa halangan, maka dia juga termasuk di dalam kalangan orang yang sombong kepada titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam kehidupan kita tuan-tuan, kalaulah sesuatu perintah daripada pemimpin kita tak buat, kita akan dipanggil apa? Tuan-tuan, kalau disuruh satu benda kita tak buat, itu dia panggil penderhaka. Derhaka ni lawan kepada apa? Lawan kepada taat. Hang tuah tu lambang kepada ketaatan, hang jebat tu lambang kepada penderhakaan. Hang tuah tu taat, patuh, ikut. Hang jebat ni lawan. Jadi tuan-tuan, apabila kita disuruh satu perintah oleh Tuhan sekalian manusia, hendaklah kita sami'na wa ata'na. Ini yang membezakan kita dengan Yahudi. Orang-orang beriman, apabila dia dengar satu perintah, sami'na wa ata'na, dia dengar dan dia tunduk patuh, dia dinamakan sebagai orang beriman yang taat, muti', orang yang taat. Tapi kalau dia sami'na wa asaina, kalau dia dengar dan dia bantah, yang ini tidak termasuk daripada orang-orang yang mukmin. Ini beza. Itu satu. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, sebab itu kita tak boleh terima perkataan-perkataan orang kata, dia walaupun tak semayang tapi dia baik dengan orang. Dia walaupun tak semayang tapi dia baik dengan orang. Walaupun dia macam-macam lah, dia tak buat hak Allah suruh tapi dia dengan orang bagus. Tuan-tuan boleh faham tak? Satu orang yang Allah Ta'ala suruh dia lawan, tiba-tiba kita kata dia ni walaupun dia lawan Tuhan, walaupun dia bantah Tuhan, walaupun dia derhaka kat Tuhan, tapi dengan orang dia baik. Tak apa, dengan Tuhan tu biar pergilah. Macam mana hang faham? Satu orang, saya bagi contoh mudah tuan-tuan, dia jekah pak dia tapi dia baik dengan kawan-kawan dia. Dia ni memang dengan mak dia maki macam tu lah, tapi dengan kami dia bagus. Dengan kami dia cukup apa? Dia cakap cukup elok, dia jenis melawak ke kami, dia jenis cakap lembut. Tapi dengan mak dengan ayah dia maki, dia jekah sepak lagu tu lah. Tak apa, biar pergi. Dengan mak ayah dia biar pergi lah. Janji dengan kita baik. Sebab itu nilaian ukuran kita bukan hubungan dia dengan kita, bagaimana hubungan dia dengan Tuhan. Sebab tu kalau satu orang anak perempuan bawa balik calon menantu, perempuan bawa balik bakal menantu, mai rumah tuan-tuan, bagus. Saya nak tanya tuan-tuan, jujur lah, saya nak tanya tuan-tuan, jujur. Kita abang kat anak kita ni, kakak bawa balik mai nak tengok yang kakak berkenan tu, laki-laki yang nak jadi menantu tu balik mai. Dia pun balik mai pukul 12 lah, makan tengah hari. Oh bagus. Baguslah. Masuk pun duduk tertib, kan? Cedok nasi kat kita, layan kita, baguslah. Tengok orang tertib bagus. Lepas tu bang lohor. Kita berkata, ni makan nasi mau siap lah. Kita jom ni tapi masjid.
Dia tak minta maaf, dia tak pakcik. Tak panggil pak lagi lah, tak kahwin lagi. Minta maaf pakcik, saya tak semayang. Saya tak semayang, saya minta maaf lah. Pakcik nak pergi masjid tak apa api lah. Saya tunggu di rumah. Saya pakcik balik, kita sambung sembang ke apa ke. Tapi saya memang tak semayang. Ni bukan hak nak jadi menantu perempuan. Cuti orang menantu perempuan, kalau tak semayang kot dia cuti. Yang ni jantan, tak cuti lah. Memang dia tak semayang. Dia habang dia minta maaf pakcik lah. Saya memang tak semayang. Agak-agak tuan-tuan macam mana? Terima lah. Betul kita pun sembang dengan bini kita. Mak hang asal macam mana? Awak bersiapa? Dia habang, aku ajak pergi masjid tadi. Pas makan aku ajak pergi masjid. Dia habang dia memang tak semayang. Tapi bagus nak panggil tertik elok. Mak dia tu, tertik elok. Tapi dia tak semayang. Tak apa, biar pergi lah tak semayang tu. Dia dengan Tuhan lah. Tertik yang kita elok ni, belah anak kita elok. Pulang pada tuan-tuan. Macam mana satu orang boleh sombong, boleh buat tak heran kat Tuhan, tiba-tiba dia boleh buat elok dengan kita? Saya tak tahu. Penilaian kita kadang-kadang pelik. Tak apa, abang yang duk tanya dia mayang tak mayang tu, tanya aja apa. Sebab tak mayang tu paling boleh anak pandai tapi so. Kita dulu abang bukan mayang sangat. Habis dia buh tu, laki dia start motor pergi mayang tu. Sampai asap baru balik. Awak abang, aku duduk berzikir. Kan? Tuan-tuan hadirin mukminin. Nah itu saya buat contoh dalam masyarakat kita. Okey, lastnya tuan-tuan saya nak sebut. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata inna ahlan nar. Nabi kata inna ahlan nar kulla ja'dhari jawwad mustakbir jamma' manna' wa ahlul jannah ad-du'afa al-maghlubun atau kama qala hadis riwayat Ahmad. Ahli neraka itu ja'dhari, kasar, jawas, kasar, keras. Orang yang kasar, keras, rakus. Itu sifat dia, kasar, zalim. Kan, rakus, mustakbir, sombong, kan, jamma' yang tamak, kumpul harta ni, kumpul harta, mana' dia kumpul harta, mana' sangat kedekut. Tu semua panggil ahli neraka tu. Pulun cari harta, kedekut baik, kasar, nyombong, tinggi diri, semua tu Nabi kata itu perangai ahli neraka. Kita tuan-tuan, satu orang ada perangai tu, dia belum tentu ahli neraka lagi, tapi perangai ahli neraka tu ada. Nampak? Tuan-tuan kena faham, bukan kita kata dia ahli neraka, tak. Perangai tu memang ahli neraka tu duk ada. Ciri-ciri tu duk ada. Tapi nak kata dia ahli neraka ke tak, itu urusan Tuhan. Nampak? Sedangkan ahli syurga itu du'afa, orang-orang yang tawadhu', orang yang lemah, orang yang tunduk, al-maghlubun, orang yang nampak pada pandangan manusia lekeh. Nampak? Tadi kita sebutkan tuan-tuan, dia masuk dalam bulas. Saya lupa nak baca kat tuan-tuan. Di dalam bulas tadi ni, yang penjara untuk orang-orang sombong tu, dia ada hidangan dia. Orang-orang yang sombong, dia masuk dalam bulas. Bulas ni sijnun, satu penjara dalam neraka yang khas untuk orang-orang yang belagak, sombong, takabur, menghina orang ni, mempelekehkan orang ni. Tuan-tuan, apa dia? Mereka diberi minum daripada tinatul khabal, iaitu daripada tinatul khabal ni disebut sebahagiannya menterjemahkan kepada nanah dan darah ahli neraka. Itu dia punya minuman untuk orang yang, hidangan untuk orang yang masuk ke dalam neraka ataupun penjara bulas. Jadi tuan-tuan, itulah apa yang dibawa oleh pengarang kitab kita ni. Dia senaraikan sifat ahli neraka yang terdiri daripada orang-orang yang sombong dan lagi kasar. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kita tak kiralah apa kedudukan kita, ilmu kita, harta kita, pangkat kita, kelebihan kita, janganlah ada sifat sombong.
Sombong itu milik Allah. Sombong itu pakaian Allah. Sombong itu sifat yang layak bagi Allah. Kedudukan untuk Allah, bukan untuk hamba dia. Ya? Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat elakkan diri kita daripada mempunyai perangai dan sifat ahli neraka. Saya minta maaf, memohon maaf pada tuan-tuan kalau tersilap, tersalah, terkasar bahasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi